Mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radhi. Yang saya hormati Datuk Bandar Johor Bahru, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha Tuan Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, yang berusaha Timbalan Setiausaha Puan Insinyur Hajah dan Setiausaha binti Muhammad, Ketua Jabatan, warga Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota dan khususnya kepada seluruh penuntut ilmu dari ruangan Webex dan juga Facebook rasmi Majlis Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam majlis ilmu kita dan mengaji secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan, memberikan kelancaran sepanjang program kita, memberikan kemudahan kita untuk kita faham dan kita amal. Dan insyaAllah seperti yang dirancang pada malam ini, Ustaz akan sambung surah Al-Mulk ayat 26 hingga 30, Ustaz. InsyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Jadi tanpa buang masa, saya silakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radhi bagi meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkur. Terima kasih Ustaz Aiman selaku pengendali program pada malam ini. Yang berusaha Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berbahagia Setiausaha Haji Miswan bin Yunus, Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan, Warga Kerja MB Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota, barisan penuntut ilmu yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, kita rafakkan rasa tasyakur kepada Allah SWT dapat sama-sama kita meneruskan program Al-Quran malam ini insyaAllah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan taibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Jadi insyaAllah surah yang akan kita bincang malam ini iaitu Suratul Mulk. Saya share screen di sini. Kita teruskan dengan pembelajaran kita. Ayat 26 hingga 30. Ayat 26 hingga 30. Jadi ayat 26 hingga 30 dan kita paparkan juga perjalanan makhraj huruf. Ini. Yang kita belajar hari ini iaitu perjalanan makhraj huruf. Ini asas yang pertama. Dalam baca Quran ada 6 asas dalam menguasai bacaan Quran dengan berlahjah Arab. Yang pertama makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat itu yang pertama sekali lah yang kita kena kuasai. Ini dia. Yang pertama sekali bila belajar tajwid, kita belajar Quran ni
Belajar Quran ni yang pertama kita kena belajar tahsinus saut. Ni suara baca Quran. Ni kena belajar ni suara baca Quran. Ini silibus lah, silibus belajar Quran. Saya beritahu dululah. Seimbas selalu. Bagi yang baru masuk kelas kita, saya beritahu. Belajar Quran yang pertama sekali kena belajar suara. Suara. Apa disebut? Tahsinus saut. Iaitu perbetulkan suara membaca Quran. Okay. Suara baca Quran ni, dia nak keluarkan suara dalam baca Quran ni, kita punya ni lah, syllabus kita ada 3 ni. Tahsinus saut. Iaitu membetulkan suara. Suara apa? Suara membaca Al-Quran. Bila melibatkan suara baca Quran, suara ni kita gunakan suara baca Quran ni, dia adalah gabungan suara mulut dengan hidung. Ni gambar rajah. Mulut 60%. Hidung 40%. Dia kena gabung mulut dengan hidung. Kena masuk kelas vokal lah. Ni belajar bab suara, kena masuk kelas vokal. Kita kena bincang bab suara saja, tak boleh bincang bab yang lain lah. Ni saya lalukan saja. Jadi suara ni kalau ikutkan kena belajar di awal. Kenapa? Bila betul suaranya, baru senang kita nak baca Quran, nak sebut huruf senang, nak melengguk-lenggukkan, nak bacaan pun senang. Dan bila betul cara letak suara ni, 60-40 ni, jadi tekak tak sakit. Dia baca Quran tak boleh guna suara bercakap. Kita bercakap ni, macam saya bercakap ni, saya gunakan suara mulut saja. Hidung tak guna suara mulut. Suara mulut ni suaranya keras. Tapi bila baca Quran, kita kena guna 2 corong sekali. Ada gabungan hidung dengan mulut. Supaya suara tu lembut. Dan lancar, ringan. Dan senang untuk mengikut gerak yang kita kendaki dalam alunan bacaan Quran. Suara tu lembut dan tekak tidak sakit. Ini pembelajaran suara lah. Bila kita dah betul gabungan suara mulut dengan hidung, baru kita boleh sebut huruf dengan senang. Nak buat latihan pun senang. Contohlah, saya bagi contoh mudah. Ni saya bercakap ni, saya baca bismillah. Contohlah saya azan. Azan semua orang boleh azan kan? Lagi senang azan. Azan tu macam baca Quran jugalah, suaranya sama. Okay, kalau azan saya guna suara mulut. Dengar baik. Kalau suara mulut keras. Bila orang azan, dia akan jadi keras dan kuat dan menyakitkan telinga. Malah boleh merosakkan mikrofon lagi. Sebab terlampau kuat, tak terkawal. Kita suara ni kita kena kontrol. Contoh saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara mulut. Sahaja. Sangat keras suara tu. Kuat semacam. Tak ada kemanisan, tak ada kelembutan. Cuba saya gabungkan suara mulut tu dengan hidung. Saya gabung. Dengar. Dengar bunyi suara dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada beza tak? Ada respon? Boleh buka mikrofon? Yeah. Ada beza atau? Ada beza. Bila gabungan mulut dengan hidung ni, baru suara akan jadi sedap. Orang menyanyi pun sama, orang baca Quran pun sama. Ini masuk kelas vokal. Kelas vokal biasa orang buat untuk menyanyi kan. Sebenarnya baca Quran pun kena belajar kelas vokal. Gabungan mulut dengan hidung ni kena dipelajari. Dia kena masuk kelas vokal. Sebab kita tak ada kelas yang khusus untuk suara ni di sekolah. Itu sebab majoriti orang suaranya keras. Keras suaranya. Susah nak mengalunkan baca Quran. Suara berat dan tekak sakit. Suara tekak tak sesuai baca Quran. Quran ni kita baca banyak ayatnya. Satu ain, satu juzuk. Jadi kalau kita guna suara tekak, suara bercakap, dia memberikan tekak. Kalau kita guna suara gabungan mulut dengan hidung ni, kalau belajar nanti kan, suara tu ringan. Dia boleh baca lambat, boleh baca laju. Ringan lah. Ringan bacaan. Contoh. Ringan bila gabungan tu senang nak baca, nak membetulkan, nak mengalunkan macam mana pun kita boleh follow. Ikut kelajuan pun boleh. Contoh.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Kalau guna suara mulut, tak dapat nak baca macam tu. Tak dapat. Nak baca dengan kelajuan begitu memang tak dapat. Suara mulut berat. Tak boleh. Dekat sikit. Dapat kenapa kita baca Quran suara nak laju tak boleh. Bila kita gabungan mulut dengan hidung ni, suaranya boleh laju, boleh lambat. Boleh laju, boleh lambat. Dia memang baca Quran ni, dia ada laju, ada lambat. Tapi kalau gabungan mulut dengan hidung ni, inilah panggil suara kearaban. Suara kearaban itu ke arah khayshun, dia panggil, ke arah hidung. Suara ke arah hidung ini adalah suara kearaban dan dia baru sesuai untuk digunakan membaca Al-Quran dan kita boleh sesuaikan dengan kelajuan. Nak baca laju boleh, nak baca lambat pun boleh. Okay? Ni dia panggil tahsini saut, pembelajaran suara. Dan kita belajar suara ni, pertama kena betulkan pernafasan dululah. Pernafasan ni kena betulkan dulu. Kita akan belajar pernafasan dulu. Pernafasan, cara nak panjangkan nafas. Lepas tu baru kita belajar gabungan suara mulut dengan hidung. Kemudian baru kita belajar tingkatan suara. Suara ni ada 4 tingkat. Qarar, nawa, jawab, jawabah. Qarar suara dada. Suara dada macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara qarar. Suara ni tak payah belajar. Mudah sangat. Itu untuk orang masuk tilawah. Yang kedua suara nawa. Suara nawa ni adalah suara kita bercakap. Tu bagi nawa. Semua orang ada suara bercakap ni. Nawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara jawab. Suara jawab adalah suara tinggi. Suara lingkungan hidung dan biasa guna untuk biasalah untuk azan baru orang guna suara tinggi untuk jawab ni. Azan biasalah ataupun bertilawah. Masuk perujian tilawah ke persembahan bacaan tilawah ke itu suara jawab namanya. Yang tertinggi jawabul jawab. Suara jawab, suara biasa orang guna untuk azan lah. Azan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan. Itu suara jawab lah tu. Jawab dia tak sesuai. Suara jawab ni tinggi lah. Untuk azan sesuai. Untuk nawa tak sesuai. Lepas tu jawabah ni suara jawab berjawab. Suara paling tinggi. Biasa untuk jalan tilawah Quran. Dia baru guna suara tu. Baru guna suara tersebut. Ni saya kenalkan saja. Okay. Itu suara. Itu sebab baca Quran, nak menyebut huruf sebagainya, kena belajar suara first. Suara dulu. Yang kedua, nak belajar suara. Yang kita nak baca Quran ni, yang kita bincang ni, baca Quran kita fokus pada suara nawa saja. Suara untuk baca Quran dalam solat, semua guna suara nawa, suara tekak. Yang saya bercakap je lah. Yang lain tak payah. Sebab nanti ambil masa yang lama, kita ambil fokus suara tekak. Lepas dia belajar suara, baru kita boleh belajar makhraj. Yang kita nak bincang malam ni makhraj lah. Nak sebut makhraj, nak sebut huruf ni, kena dengan suara yang betul. Okay. Yang kedua baris. Atas bawah hadapan. Makhraj ni tempat keluar huruf dan sifat huruf. Tempat keluar huruf dan sifat huruf.
Tempat keluar huruf dan sifat huruf ni ada berapa? Tempat keluar huruf ada 5 yang umum. Kalau ikutkan rumah huruf ni ada 17 rumah huruf. Rumah dia saja 17. Dekat mulut tu. Sebab huruf hijaiyah ni kalau nak baca mesti kena tahu rumah dia. Rumah dia. Ni rumah dia. Ini kena ingat ni rumah huruf. Yang duduk di halqum ni, di halqum ada 3 rumah. 1, 2, 3 rumah. Ujung halqum 2 huruf. Tengah halqum 2 huruf. Pangkal halqum 2 huruf. Ada 6 kat halqum. Dekat bahagian lidah ada berapa? Ada 18. Ni bahagian lidah saja ada 18 huruf. Ada 18 huruf. Rumahnya ada berapa? 1, 2. 2 rumah. 3, 4, 5, 6, 7. 7 rumah. 7, 8, 9, 10. Rumah ada 10. Di bibir, di lidah saja ada 10 rumah. 10 rumah. 10, 11, 12. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 huruf mat, 15, 16, 17. Khayshum, 17 rumah huruf. Sebab rumah huruf saja ada 17 rumah. Banyak huruf. Maksudnya huruf hijaiyah ni tak boleh keluar sebarang. Dia ada rumah dia. Bila nak baca Quran je kena jalan daripada rumah dia. Rumah Hamzah mana? Bawah hujung halqum. Rumah lam mana? Lam sini. Mati kan. Dia kena naik daripada bawah ni naik. Kena naik. Tak boleh sebut al. Tak boleh. Dia al. Tak boleh baca al. Sebab apa? Sebab kalau al dia tak jalan. Ni ke rumah lam dia tak berjalan. Tiada perjalanan dalam bacaan tu. Kalau nak jalan kena bunyi satu-satu. Jadi bacaannya al. Baru berjalan. Okey, contoh. Jadi ini makhraj huruf. Lagi apa? Lepas makhraj, sifat. Sifat huruf ada berapa? 5 yang berlawan, 9 yang tunggal. Sifat huruf kena pelajari dalam baca Quran. Kemudian yang kedua baris, atas bawah hadapan. Ini kena lebarkan mulut, cara dia macam mana. Sebab tu tanwin ada 3 kumpulan. Tanwin, 3 kumpulan ni kena belajarlah. Tanda sukun yang keempat, tanda sabdu. Keenam yang terakhir, mat. Mat adalah hukum-hukum mat lah. Yang melibatkan mat yang asal. Alif, hurufnya 3 je. Alif, waw atau ya. Cara nak memanjangkan bacaan bila ada huruf mat. Ada 6 je asas baca Quran ni, tajwid. Yang ketiga, tarannum bil Quran. Tarannum bil Quran ni, itu hukum yang haruslah dalam berlagu. Lagukan Al-Quran dengan lagu dia lah. Bayati, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu bayati. Soba, Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Soba. Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Soba, Hijaz, Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Nahwan. Lagu Ras. Lepas Nahwan, Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir lagu Jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada 7 lagu. Lagu ni adalah harus. Bila kita baca Quran, kena ada lagu. Kalau tak tahu dalam 7 lagu ni, kita kena berhati-hati supaya kita tidak terbawa lagu-lagu di luar sana. Ataupun lagu-lagu fasiq, yang lagu-lagu nyanyian itu tak boleh. Baca Quran dia 7 lagu. Okey. So, silibusnya ada 3. 3 silibusnya. Ni dia belajar suara, tajwid dan tarannum. Itu je. Bila dah dapat kuasai 3 ni, makanya kita akan dapat kuasai bacaan Quran dengan baik. Okay? Jadi ini hari fokus kita ialah bahagian tajwid, iaitu nombor 1. Kita bincang tentang apa tadi?
Makhraj. Perjalanan makhraj ni. Sebab baca Quran, ramai orang baca Quran, dia tidak berjalan makhraj huruf ni. Belajar rumah huruf. Rumah huruf belajar tapi tak berjalan pun. Bila baca Quran tak berjalan pun daripada rumah huruf ke rumah huruf berikutnya. Okay, ini hari kita belajar. Okey. Ayat 16, ayat 26. Okay, kat mana yang kita nak bincangkan? Hari ni kita tak bincang semua dalam ayat ni, kita fokus pada yang menjadi masalah pada bacaan kita. Okay, yang pertama, ni. Qul. Tak boleh baca qul. Kenapa tak boleh baca? Kalau kita baca qul, dia bunyi dia tak bergerak, dia tak berjalan daripada rumah dia. Qul. Yang betul berjalan. Dua bunyi. Qul. Qul. Itu yang betul. Ni kenapa kena jalan? Sebab rumah di sini. Qaf. Lam mana? Lam sini matikan. Qaf baris depan. Qul. Qul. Bunyikan dulu qaf baris depan, baru jalan kepada rumah lam. Qul. Cuba baca. Qul. Jangan bunyi satu bunyi. Jangan cantum satu bunyi jadi qul. Qul. Itu dia tak berjalan. Kalau nak bagi dia berjalan, daripada pangkal lidah ke hujung tepi lidah, baru dia berjalan. Qul. Baru berjalan. Cuba. Qul. Qul. Okay, saya baca lambat ya. Qul. Qul. Baru berjalan. Habis yang selama ni baca tu, nak buat macam mana? Guru yang dulu, yang sebelum ni, guru yang ngajar, dia ada tegur tak? Kalau tak ada tegur, apa nak buat dan nasib badan. Maknanya apa? Nak betulkan balik. Susah lah, ya Allah. Nak betulkan balik ni. Sebab huruf hijaiyah kalau nak baca, dia ada rumah. Dia kalau nak baca kena bunyikan dekat rumah dia. Kalau qaf, rumah dia kat pangkal lidah. Kena bunyi kat sini dulu. Qu. Satu harkat. Kadar pun ada kadar dia. Tak boleh main sebut je. Dia kena kadar apa? Satu harkat. Bunyi kena sempurna satu harkat. Macam mana bunyi satu harkat? Qu. Itu baru satu harkat. Nak akan jaga dia punya harkat dia. Kemudian kalau dia nak baca, kena tahu rumah dan dia bergerak kat mana. Ini orang tak tahu ni, tu saya paparkan ni rumah huruf ni. Kena hafal lah ni, kena ambil gambar ni. Kena hafal rumah ni. Rumah huruf ni kena hafal. Kalau tidak nanti kan tak tahu rumah. Baca Quran tak boleh tak tahu rumah. Ni asas ni. Ini memang basic. Mula-mula sekali kalau belajar rumah huruf. Itu makhraj huruf. Ini yang paling pertama sekali kena belajar. Tak boleh tiba-tiba nak belajar baca ayat terus. Tak boleh sebab rumah kena tahu dulu, kena hafal. Rumah ni memang kena hafal. Kalau tak ingat gambar ni. Kena hafal gambar ni. Buka handphone, buka balik gambar. Buka Quran, masih baca Quran, tengok gambar ni. Kalau lupa rumah huruf, buka balik. Sebab apa? Kalau sekiranya kita tak tahu rumah huruf, apa akan berlaku? Kita orang Melayu akan bunyikan di depan bibir. Semua huruf yang mana yang tak tahu rumah, kita akan bunyikan depan bibir. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku setakat ni. Iaitu bunyi mengikut ejaan tulisan Rumi. Sebab apa? Rumah terlupa, rumah huruf terlupa. Yang mana berdekatan lah. Kalau qul tu, dia tak ingat rumah qaf, dia guna KUL, kul. Itu yang bunyi dia macam tak tebal. Sebab lupa rumah huruf tak tahu kat mana. Rumah qaf mana qaf, kena hafal. Pangkal lidah. Gini ingat. Tebal. Pangkal lidah bagi depan, pangkal lidah ni bagi depan. Qu. Keluar dekat mulut. Qu. Lepas qu, baru matikan dengan lam. Lam mati. Qul. Okay, dah boleh nampak ada dua bunyi. Qul. Itu cara bunyinya. Yang salahnya biasa orang baca macam mana? Qul. Salah. Yang betul, qul. Nampak dia berjalan. Betul. Okay, sekarang terus. Banyak gini. Yang kedua, hamzah dengan nun. Hamzah rumah mana hamzah? Bawah. Ni hamzah bawah. I. Nun mana nun? Nun ni atas ni. Sabdu. Idn. Dari bawah dulu, baris ke bawah. Idn. Cuba baca. In. Daripada bawah ni ke atas. Hujung halqum. Idn. Bunyi kan? Innama.
Cuba. Innama. Innama. Okey, saya lupa. Yang salah macam ni. Innama. Itu yang salah. Yang betul. Innama. Itu yang betul. Yang salah. Inna. Yang betul. Inna. Yang salah. Inna. Yang betul. Inna. Ada beza kan? Macam lebih kurang ni Ustaz. Okey, saya baca lambat lagi. Tak dapat menangkap saya. Lambat sikit. Saya lambatkan lagi. Yang salah. Innama. Yang betul. Innama. Yang salah. Innama. Yang betul. Innama. Innama. Yang tu yang salah lah. Yang betul Salah. letak dulu satu harakat. Yang salah in. Yang betul nampak? Baca lambat, baca laju tetap dia begitu. Dia kena letak satu harakat. Innama. Yes. Ini nak betulkan. Innama. Yang dapat Nun tu ke hidung Ustaz apa Dia ke dia? hidung. Nun tu ke haisyum huruf hidung. Nun Nun sabdu. nun kena bunyi kat hidung. Nun ni, nun bersabdu kita dah belajar sebelum ni, musyaddadah itu bunyi di hidung. Penuh kat hidung. Musyaddadah kan, level martabat guna yang pertama, musyaddadatun, penuh kat hidung. Hamzah tu yang masalah. Okey, apa masalah pada ni? Pada ni kalimah ni, Hamzah. Yang rosak tu Hamzah. Hamzah tak cukup satu harakat. Tu kita nak cukupkan dia satu harakat. Satu harakat tu nak kena jaga. Yang salah tak cukup satu harakat. Hamzah tu dia baca terus terus masuk nun, tak boleh. Kena letakkan dulu satu harakat. Innama. Sebab rumah dia di bawah ni. Nun dekat ujung lidah ni. Kena naik daripada bawah. Lagi kesalahan seterusnya mana? Ni, banyak lagi ni. Mim dengan lam. Mim mana mim? Mim mana? Mim dengan lam. Kat depan pula mim. Mim dekat depan. Lam dekat ujung tepi lidah ni. Mal. Cuba baca. Mal. Cuba baca. Mal. Yes. Mal. Yang salah mal. Yang betul mal. Itu yang betul. Mal. Yes, itu yang betul. Yang salah mal. Dia terus gabung dengan lam. Mal salah. Kemudian ada lagi ni, ain dari bawah dengan lam. Ain rumah dia ain rumah dia kat sini. Ain. Lam mana lam rumah dia, lam dekat ujung tepi lidah ni. Jadi ain dari bawah, ail. Daripada bawah ni tengah hukum Ail. Letak dulu ain satu harakat. Ail. Dulu baru mati lam. Ail. Cuba baca. Yang salah yang betul letak dulu. Cuba baca. Pak, nak betulkan cukup banyak lah Pak tu. Semua salah dia. Kalau kita baca yang salah berlaku, yang bila baca yang salah, dia akan merosakkan baris qaf, merosakkan baris hamzah, merosakkan baris mim baris atas, merosakkan bunyi ain. Kalau baca yang salah itulah. Baris dia tak cukup satu harakat. Buat tu kan. Okey, ada lagi ni. Kemudian nun ain di bawah ni. Ada lagi ni.
Tu. Ain baris bawah dengan dengung. Ain tu. Kena letak satu ain mana? Ain bunyi satu harkat. Lepas ain, nun mati betul modal ni dengung. Dengung tengah hidung. Jadi lepas tu naik ke tengah hidung. Hujung hidung. Hujung hidung. Adna. Ini apa? Apa ni? Adna. A'la tinggi ni. A'la sini. Jadi ain baris bawah. Ni ain sini naik, lepas tu naik ke hidung. Ain baru naik ke hidung. Hujung hidung. Kena letak dulu ain. Aid. Cuba baca. Agak susah Ain. Ain tu mulut dulu. Ain kat mulut. Kemudian baru dengung. Aid. Cuba. Kemudian lagi ni dah. Dal baris atas, dah dengan lam tebal. Dal sini, dal, dah. Lam kat mana? Lam kat belakang dia. Kat belakang. Undur ke belakang. Depan ke belakang. Depan dah. Dallahi. Dal ke belakang. Dallahi. Dallahi. Cuba baca. Dallahi. Lam mati. Dallahi. Dan lagi kita cari mana lagi masalah ni seterusnya. Hamzah baris bawah, Hamzah kat bawah sini, Hamzah nun mana nun tengah lidah ni nun. Sabdu. Daripada bawah hujung halkum naik ke atas ke ujung tepi lidah. Inna. Cuba baca. Inna. Okey, bacaan yang salah dia terus cantum dengan nun. Okey, kita baca sekali lagi yang betul. Wa innama. Wa innama. Ana nadhirum mubin. Tanwin ni saya tak kacau lah Tanwin ni kita bincang nun mati. Ini pun dah banyak dah ni. Alright, sekarang kita baca. Okey, ini bacaan yang betul saya tunjukkan ni. Tengok dengar saya baca. Saya baca lambat ni. Okey, saya baca dua. Satu yang salah. Yang salah macam ni. Qul innamal ilmu 'inda. Sekali lagi Ini yang salah dulu saya baca. Tengok bulatan tu yang saya tanda tu, ini saya baca yang salah dulu. Yang biasa orang baca begini. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun. Yang salah. Yang betul. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun. Ada beza tak? Ya. Satu cara baca ikut suku kata bahasa Melayu. Dia gabung huruf, dibunyi sekali. Satu lagi, bacaan mengikut rumah huruf hijaiyah, dibunyikan bacaan itu dimulakan dengan rumah huruf yang pertama ke rumah huruf kedua. Itu cara baca dia. Rumah huruf pertama bergerak ke rumah huruf kedua. Itu cara baca Quran yang betul. Okey, sekarang tuan-tuan pula ikut saya baca. Dengar saya baca sekali lagi. Okey, sekarang saya tanda ni bagi puas hati, bagi jelas. Bagi nampak dia punya bunyi dia. Satu titik, satu bunyi. Alah, kecil sangat. Saya guna titik. Susah sikit lah. Oh, tak mau. Padamlah. Satu titik, satu bunyi. Padam dulu. Okey. Saya besarkan sikit. Okey. Satu, dua bunyi. Satu, dua, tiga.
5, 6. Nampak tu? Satu titik tu satu bunyi tu. Ada bunyi dia. Okay. Tengok tangan saya ni. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Semua ada bunyi tu. Okey. Sila baca semua. Sedia mula baca. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. ayat 27. Cuba laju sikit banyak ayat ni. Tengok apa bunyi ada? Falamma. Ada apa bunyi? Okey, ikut saya. Falamma. Ya. Saya baca lambat lah. Saya baca lambat sebab tak dapat menangkap tu. La satu harakat. Falamma. falamma Ra'auhu. Apa bunyi? Ra'auhu. Jaga satu harakat. Satu harakat dulu baru masuk waw. Ra'auhu. Zulfatan. Tengok ni. Baris pertama ni kena bunyikan. Baris pertama ni dia satu harakat. Satu harakat. Ta. Zulfatan. Lepas ta ni dengung. Zulfatan. Si. Zulfatan. Kemudian Si'at. Cuba baca. Si'at. Kita baca balik Zulfatan Si'at. Cuba baca. Zulfatan Si'at. Sekejap. Wujuhul ladhina. Cuba. Ladhina Kafaru. Wa qila. Hadha alladhi. Satu harakat dulu baru masuk lam. Zalladhi. Hadha alladhi. Kemudian kuntum bihi. Cuba.
Kena pastikan setiap satu bunyi ni kena jelas kena jelas. Jangan yang salah dia tu tak jelas tu. Kaf tak jelas baris depan, dengung ni kaf tak dengar, kaf tak jelas. Bunyi kena jelas. Kul bihi. Nampak semua bunyi jelas ada. Cuba baca. Sama pelan. Terus قل ini perjalanan makhraj ni. Laka niyallahu ikut baris ada baris tu. Ikut titik, tengok titik. Laka niyal mana? Niya sini. Laka niyallahu. Kemudian wa man ma'iya terus au rahimana faman yujirul kafirina فمن يجير الكافرين Faman ikut yang ditanda bunyi. Faman yujirul kafirina. Cuba. Min azabin alim. من عذاب أليم. Terus ni Qul huwa ar-Rahmanu. Dan amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bunyi. Tawakkalna. Yang sambung ada. Fasata'lamuna.
وستعلمون من من هو في ضلال هو في ضلال مبين وفي ضلال مبين. Kemudian sambungan. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra وورا man ya'tikum bi فمن bima بماء Okey, tu dia. Nampak tu titik tu? Titik tu mewakili bunyi. Baca Quran memang berdasarkan bunyi. Bunyi apa? Bunyi huruf bagi setiap yang berbaris dan bertanding. Jadi isunya, okay, tengok yang salah. Yang salah ni bila dibaca salah, contoh satu bunyi, qaf dengan lam satu bunyi. Qul. Jadi baris depan ni tak jelas bunyi dia. Harakat tak cukup. Yang ni bersama. In, hamzah tak jelas bunyi dia. In, dia tak letak. Mal ni, mim dengan lam. Mal, baris atas mim rosak. Baris bawah, ain pun rosak. Dia kena bunyi dulu. Ail, baru letak. Okey, tu dia. Okey, kita bagi ruang lah siapa yang nak baca. Dia masih ada ni, sampai cuba baca. Kita lalukan lah. Boleh buka Al-Quran lah. Semakkan. Ada siapa nak cuba baca? Baca ayat 26 dulu. Seorang satu ayat lah. Ambil ayat 26. Saya Haji, cuba. ambil ayat 26 je. Okey, sedia. Yang kul ya? Ayat 26. Qul innama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 26. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Okey, Haji baca macam ni. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum. Itu bacaan yang sebelum ni lah. Yang saya sebut, yang saya tegangkan tadi, bacaan yang tidak berjalan. Dia tak berjalan daripada makhraj huruf. Daripada rumah huruf qaf dan seterusnya. Kalau nak berjalan, dia kena bunyi macam ni. Qul, baru berjalan. Qul Innamal ilmu indallahi. Ilmu indallah.
tu. Wa innama. Wa innama. Wa Wa in. in. Wa Wa innama. in. I satu harakat dulu. I. Wa i. Wa i. Ha. Wa innama. Wa in. Wa in. Wa in. Wa in. In. Wa in. Nama. Nama. Baca terus. Ana nazirun mubin. Okey. Ada perubahan lagi pelan-pelan. Okey, ayat 27 siapa nak baca ayat 27? Ayo Ustaz, baca. Silakan. Okey. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Okey, bagus. Bacaan tepat. Siapa nak cuba ayat 28? Qul ara'aytum. Nak cuba ayat 28 kalau ada. Sebelum kita tutup ni, masa sikit lagi tu. Saya cuba Ustaz. Ayat 28, silakan. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Okey, sekejap ikut saya baca sebab bacaannya bercantum, masih bercantum. Ikut saya baca ni bergerak dia. Qul. Ada dua bunyi. Qul. Macam tu. Yang ni Ara'aytum. Tum satu bunyi. Jadikan dua bunyi. Jalankan dia. Makhraj. Tum. Ara'aytum. Yes. In. Kalau satu jalan, satu bunyi, dua bunyi. Dua bunyi. Sekejap. Nak bagi dia berjalan ni. Rumah Hamzah ke rumah Yes. Lakani ya Allahu. Saya tanda siap titik tu. Lakani ya Allahu. Lakani ya Allah. Good. Wa ma. Ada bunyi tu. Wa ma ma'iya. Wa ma ma'iya. Okay, bagus. Aw rahimana. Ini ada dua huruf, ada dua tempat keluar ni. Hujung halkum, waw kat hujung kat bibir. Jauh ni. Rahimana. Itu satu bunyi. Dia Hamzah bunyi dia. Cuba bunyi. Rahimana. Bunyi satu harakat dulu. Ikut saya. Itu bunyi satu harakat. Jangan ubah bunyi dia, jangan kurangkan, jangan terlebihkan. Lepas baru masuk waw.
Ar-Rahiman. Salah. Suara tu masuk. Dia macam ni. Bunyi dia satu harakat tu walaupun dia masuk tetap bunyi satu harakat sama yang walaupun dia satu-satu. Bunyi dia sama dengan dia bunyi satu. Bunyi? Ingat itu bunyi dia. Itu bunyi dia bila dia tunggal. Dan kalau dia masuk pada waw pun bunyi tunggal tu kekal sama. Jangan ubah. Yang salah, okey, saya bezakan bezakan. Yang salah macam ni. Au. Yang betul au. Okey, betul. Maksudnya Yang salah sebut huruf A dulu lah. kena sebut satu harakat tu bagi cukup. Jaga tu satu harakat bagi cukup. Jangan kurang, jangan lebih. Bila lewat ni macam susah sikit nak masuk. Sebab dah kita terbiasa masuk. Okey, saya faham. Bila saya baca laju tak boleh tangkap. Saya baca lambat. Dengar Ar-Rahimana. Okey, bunyikan ini je. Yang ni tak betul lagi. Saya baca lambat lagi. Ikut kelajuan saya baca. Wow. Jalan. Dia kena bulatkan bibir. Agak susah tu. Macam tu. Dua bunyi. Okeylah, saya keluarkan rumah ni. Saya tak pasal rumah ni. Hamzah kat mana? Hamzah dekat bawah ni. Ni kat hujung halqum. Waw kat mana? Waw dekat bibir. Matikan. Jauh tu perjalanan dia. Jadi daripada bawah ni habis depan bibir. Okey, cuba baca sekali lagi. Ar-Rahimana. Ar-Rahimana. Dia ada berapa bunyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bunyi. Ar-Rahimana. Yang salah Ar-Rahimana. Itu salah. Yang betul Ar-Rahimana. Itu betul. Okey, baik Ustaz. Cuba sekali lagi. Ar-Rahimana. Ar-Rahimana. Sudah tak. Ni tanda je lah Okey, yang ni. Famai. Cuba. Tiga bunyi. Famai yujirul. 3 bunyi. Fama. Ini mesti ma, jangan ubah. Famai. Jangan yang salah. Nanti dia tak berjalan. Dia saja bunyi. Famai. Itu salah. Yang betul. Famai. Yang salah. Famai. Yang ni satu bunyi je jadi. Famai. Itu satu bunyi. Salah. Yang betul. Famai. Ini yang betul. Dah? Cuba baca. Famai yuji. Ini ambil ni pula. Yujirul kafirina. Cuba. Yujirul kafirina.
Ini ada dua tanda ni. Dia bukan satu tanda. Kalau satu tanda, rule. Yang salah, Rule. yang salah, rule. Yang salah, rule. Yang betul, rule. 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 Itu yang betul. Cuba baca. Yujirul kafirina. Salah Ustaz. Sekali lagi, kemaskan. Yujirul. Yujirul kafirina. Itu salah. Satu bunyi. Rule tu salah. Rule. Rule. Dia letak dulu satu harakat. Rule. 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 Betul-betul muncung Ustaz Muncung. Rule. Yang penting satu harakat. Yang penting satu harakat. Uru. Urul. Rul kafirina. Kemudian min. Dua bunyi. Min Azabin alim. azabin alim. Okey. Cukuplah tu. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Yang bin tu dua bunyi Ustaz Apa tu? Saya nak tanya yang bin tu dua bunyi bi. Ya, memang dua bunyi. Azabi. Ejaan dia adalah ba dengan nun. Ni ejaan dia. Dengan nun. Ejaan dia ba dengan nun. Ba dengan nun. Ni ba dengan nun ni. Bi dia tak ada satu bunyi. Dia berjalan. Ba dengan nun ni kena berjalan. Macam ni berjalan dia. Tengok gambar raja. Ba dekat bibir. Ba. Nun dekat belakang. Nun mati. Undur ke belakang. Bin. Bibir jalan ke lidah. Bin. Satu bunyi. Bin itu bunyi B-I-N. Dia satu bunyi. Memang bahasa Melayu kita memang bunyi macam tu. Sebab kita tak tahu rumah. Jadi kalau kita dah tahu rumah, kita bunyi daripada rumah. Bawa ada beza bunyi dia. Bawa ada beza. Melayu Bin. Dia jangan jadi lebin satu bunyi. Bin. Jadikan dua bunyi. Bin. Yes. Dia memang susah lah pasal kita tak tahu sebelum ni belajar macam mana. Saya wallah alam, tapi itulah dia. Bunyi dia kena macam tu. Mesti dia berjalan daripada makhraj huruf. Dia tempat keluar dia ke rumah huruf berikutnya. Dia tak boleh satu bunyi. Tak boleh dua-dua huruf tu duduk satu rumah. Tak pernah berlaku dalam baca Quran. Tapi berlaku dalam suku kata bahasa Melayu. Bahasa Melayu boleh macam tu. Bahasa Melayu dua huruf gabung satu bunyi. 3, 4 huruf gabung satu bunyi. Itu kita pasal kita orang Melayu lah. Kita orang Melayu lah yang kita gabung gitu. Satu bunyi. Huruf dua bunyi jadi satu bunyi. Itu orang Melayu. Sebab kita baca Quran banyak gabung dua huruf. Gabung-gabung ni tak boleh. Rosakkan baris. Okay. Alright. Ingat sekadar tu dululah. Ayat 28 saja. Tak apa, pelan-pelan kita belajar, jangan berhenti. Jangan putus. InsyaAllah. Penting. Masya-Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi yang berikutnya akan datang, kita akan sentuh lagi. Saya akan ulang ni balik. Yang basic asas 6 ni kita akan ulang banyak kali sebab benda ni penting. Jangan risau, kita akan ulang. Kita akan ulang lagi perjalanan makhraj pada ayat yang seterusnya nanti. Wallahu alam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna nastahfizuka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina abadan ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, Assalamualaikum. Ustaz banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil, Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi atas bimbingan dan juga pimpinan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan dapat kita teruskan dengan latihannya dan amal yang kita sampaikan kepada kawan dan juga ahli keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan semua dapat sama-sama membaca Al-Quran dengan sempurna, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada waktu dan hari yang sama pada pertemuan minggu depan, insya-Allah. InsyaAllah. Dan istiqamah dan sampaikan kepada yang lain. InsyaAllah. Itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang dan silap itu daripada diri kita sendiri. Terima kasih kepada semua, khususnya buat Al-Fadhil Ustaz dan semua penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan bacaan Terima kasih Al-Baqarah dan Suratul Ahzab. Jumpa lagi aja insya-Allah. Jumpa insya-Allah. Allah min sanakum. La ilaha illallah. Barakallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jumpa lagi minggu depan.